ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamam bil khair. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah Ibu Ayah, kita sambung pengajian kita tafsir harfiah surah At-Takwir pada petang ni. Kita sambung mula ayat yang ke-17 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Rahil, Ibu Nursidah, Ibu Khairiyah, Ibu Zanita, Tun Haji Ramli, Ibu Nurmala, Ibu Bahariah, Makcik Nurul Aini, Ibu Nur Baizura, siapa tadi? Ibu Hilaliyah ya? Ibu Hilaliyah, okey. InsyaAllah. Okay. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, hari ini hari Jumaat bersamaan 18 Disember, pengajian pukul 3 petang. Tafsir harfiah surah At-Takwir ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-15 ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين صدق الله العظيم. Jadi Ibu ya, wal-laili terjemah dia dan malam ya, dan demi malam. Okey, wal-laili dan demi malam. Pasal apa? Pasal kita dah bermula dengan sumpah pada fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas, kemudian wal-laili. Jadi waw di situ, walaupun waw tu waw kita boleh kata dan ataf ya, tapi makna sumpah tu masih ada. Kerana sumpah pada uqsimu itu sumpah, aku bersumpah. Jadi wal-laili maksudnya aku bersumpah dengan malam. Aku bersumpah dengan malam. Iza apabila as. Ibu ayah, di sini kita baru jumpa ya. As ini fi'il madhi ni. Fi'il madhi tetapi ada berapa huruf Ibu? Fi'il madhi ada berapa huruf? Ni fi'il madhi ada 4 huruf. Okey Bu, kalau saya kata akrama, aslama, itu fi'il madhi 4 huruf, tapi adakah semua 4 huruf tu asal? Contoh aslama, ahsana, akrama, adakah semua 4 huruf tu 4 huruf asal? Salah contoh-contoh yang saya sebut tadi? Tidak kan? Okey, 3 yang asal kan? Maka kalau contoh saya kata ahsana, kalau ahsana dia sulasi mazid fihi, sulasi mazid fihi harfun wahid. Dia asalnya 3 huruf ditambah 1 huruf jadi 4 huruf. Dia sulasi tapi mazid fihi ditambah padanya harfun wahid 1 huruf.
Tapi di sini asa ini ibu ayah adalah sulasi ke rubai. Dia adalah kita sebut rubai. Ibu tulis ibu pasal kita baru jumpa ya. Rubai ni kita tak belajar lagi. Tapi ibu ayah tulis ra ba alif ain ya. Tulis ra ba alif ain ya sabdu rubai. Maknanya fi'il madhi memang asal 4 huruf. Nah, di sini asal ain sin keempat-empat adalah huruf asal. Okey. Jadi boleh asa 4 huruf. Fi'il mudhari'nya yu'as'isu. Asa yu'as'isu. Ibu tulis ya. Asa mudhari'nya yu'as'isu. Okey. Boleh boleh insya-Allah. Apa dia makna asa ni? Apa terjemah Quran terjemah ibu ayah pada asa? Quran terjemah ibu ayah? Apa dia maksud asa? Telah larut malam, telah menjadi gelap. Okey lagi? Telah larut. Tengah malam dah lagi ibu ayah. Yang lain? Apa terjemah dia? Selain telah larut, apa lagi? Telah hampir habis. Okey, telah hampir habis. Okey. Jadi pasal itulah ibu ayah ada 2 tafsiran. Untuk as ni ada terjemahnya malam ketika mana dia tengah larut malam, tengah pekat. Ada juga as terjemahnya malam ketika mana dia dah nak habis. Dah nak habis. Jadi asa ni ada 2 pendapat terjemah ulama. Ada yang terjemah asa ni malam apabila dia tengah-tengah malam, larut malam. Okey. Ada juga malam maksudnya asa ni tengah larut malam, maksudnya malam yang gelap gelita. Ibu ayah, kalau malam pukul 8 macam tu dah gelap sangat ke? Pukul 8 malam. Adakah dah gelap sangat pukul 8 malam? Orang masih berani lagi nak jalan-jalan kan? Tapi kalau 12 malam, gelap gelita tak ibu ayah? Gelap gelita tak 12 malam kalau bulan pun bulan tak penuh? Gelap gelita tak? Gelap gelita. Ketika mana malam jadi pekat macam tu, itu dipanggil as. Tapi ada pendapat lain kata as ni maksudnya malam tu dah hampir habis, dah nak masuk subuh. Dah nak masuk subuh. Itu as. Jadi ada 2 pendapat. Jadi ibu ayah, kalau terjemah as ini terjemahnya telah larut malam pun boleh. Kalau ada yang terjemah hampir habis pun boleh. Jadi ibu ayah, bila kita faham malam mulai terang, maksudnya ibu ayah mulai terang, malam tu dah nak masuk hujung, dah nak masuk pagi. Itu malam mulai terang. Boleh ibu ya. Jadi ibu ayah, ada berapa terjemahan? Kemungkinan ada 2 terjemahan. Jadi kalau yang terjemah telah larut malam pun boleh. Yang terjemah malam mulai cerah, maksudnya mulai sampai ke penghujung, mulai habis pun boleh. Jadi boleh, ada masalah tak bila kita faham asal maknanya? Jadi tak masalah dalam terjemah. Tak jadi masalah. Bila ibu ayah tahu asal maknanya as ni boleh terjemah tengah malam ataupun hujung malam, ibu-ibu takkan jadi gaduh lah. Pasal kita tahu asalnya. Boleh ibu ayah ya, insya-Allah. Okey. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah, as tadi fi'il madhi ya. Fi'il madhi rubai. Fi'il madhi rubai. Okey, rubai. Kemudian was-subhi. Oh, Ibu Asimah. Ibu Asimah, okey. Was-subhi, dan demi waktu subuh. Subuh ataupun demi waktu pagi. Apa terjemah ibu ya? Was-subhi. Ada tak terjemah demi waktu subuh ataupun demi waktu pagi? Terjemah ibu ya apa? Demi subuh lagi? Terjemah demi subuh, demi pagi atau subuh dua-dua boleh. Siang. Ibu Cik Fatimah siang pula. Ya. Okey, maksudnya mulai terang ya. Was-subhi, dan waktu pagi ataupun waktu subuh, iza apabila tanafas. Tanafas maksudnya mulai terang. Tapi saya nak tengok kenapa digunakan tanafas ya. Tengok sekejap. Okey. Ibu ayah,
Tanaffas ini dia daripada fi'il tanaffasa yatanaffasu. Tanaffasa yatanaffasu. Ibu ayah, apabila manusia ni bila manusia tidur malam, ibu ayah, adakah kita kata bandar tu hidup bila semua orang tidur je? Adakah nak kata bandar itu hidup? Ibu, ketika mana sebelum subuh gelap aja, bandar tu hidup ke bandar tu tak hidup? Ibu ayah, satu bandar, satu kampung, orang semua tidur kat rumah, tak bangun lagi. Maka bandar itu hidup ke belum hidup lagi? Belum hidup lagi. Bila waktu pagi orang bangun, waktu pergi kerja dah mula sibuk, LRT penuh, bas penuh, jalan dah sesak, dah mula jam. Jadi kita kata orang-orang dah mula, bandar tu dah hidup ke bandar tu mati? Bandar tu hidup ke bandar tu mati? Bandar tu dah mula hidup. Bila hidup ni orang bernafas ke tak bernafas? Mestilah bernafas. Mestilah bernafas, ibu ayah ya. Mestilah bernafas. Jadi tanafasa, huruf asalnya adalah nun fasin. Huruf asalnya adalah nun fasin, nafas. Okey. Ibu ayah, nun fasin. Di sini tambah berapa huruf ibu? Tambah berapa huruf? Tambah betul Ibu Cik Fatimah. Tambah. Ibu Rahil, soalan saya tambah berapa huruf? Jawapannya tambah 2 huruf. Bukan 5 huruf, banyak sangat tu. 3 huruf asal, nun, fasin, tambah 2 huruf. Tambah apa Ibu? Pertama, tambah ta di hadapan. Tambah ta di hadapan. Di atas wazan tafa'ala. Ain tu disabdukan. Ain tu disabdukan. Jadi kalau nun fasin, kah asal mesti fa'ain lam. Fa'ain lam. Nun fasin. Bersama dengan fa'ala. Fa'ain lam. Maka saya kata ain itu digandakan. Pada nun fasin, mana yang bertepatan dengan ain? Nun ke fa ke sin? Pada nun fa dengan sin, huruf mana yang bertepatan dengan fa'ala ain? Kat mana? Huruf apa tu? Fa, nun fasin fa. Maka fa tu digandakan. Apa yang ditambah Ibu? Tambah ta di hadapan dan pada fa tu disabdukan. Maka jadi tanaffasa. Tanaffasa. Tafa'ala. Tanaffasa. Okey, mudhari'nya yatafa'alu, yatanaffasu. Tanaffasa yatanaffasu. Okey. Ibu ayah, jadi tanaffasa ni fi'il apa ibu ayah? Fi'il madhi. Sulasi ke rubai? Ibu ayah. Sulasi ke rubai tanaffasa ni? Sulasi ke rubai? Sulasi, betul Tuan Haji? Sulasi. Ia adalah sulasi. Sulasi mazid fihi harfun ke? Harfani ke? Salah satu ahruf. Harfun satu huruf. Harfani 2 huruf. Ataupun salah satu ahruf 3 huruf. Dia sulasi 3 huruf tapi ditambah 1 huruf ke? 2 huruf ke? 3 huruf? Ditambah mazid fihi harfani 2 huruf. Boleh Bu ya? Okey. Tambah huruf ta dan juga huruf fa kat situ. Okey. Jadi apa tanafasa? Fi'il madhi. Fi'il madhi tanaffasa, kotak pertama. Idza tanaffas. Okey. Ibu ayah, saya dah sebut tadi kenapa disebut tanaffas, kerana bila pagi itu idza tanaffas apabila dah mula orang dah mula sibuk, pagi tu dah mula sibuk, dah mula hidup pagi tu. Maka apa terjemah tanaffas dalam saya punya terjemahan? Pagi telah menyingsing, pagi telah menyingsing. Terjemah ibu ayah apa? Tanaffas. Apa terjemah ibu ayah tanaffas? Cuba tengok. Menyingsing, terang Ibu Khariah. Bagus, saya suka terang. Mulai terang. Saya suka terjemah mulai terang ibu ayah. Mulai terang. Okey, mulai terang, mulai bernafas lah. Mulai bernafas, mulai terang. Okay, ibu ayah ya. Telah menyingsing terang. Bagus ibu, Masya Allah. Okey. Dalam tafsir bagi tahu, adha'a wa zahara nuruhu. Telah mulai terang dan nampak cahayanya. Menyingsing lah, fajar menyingsing ya. Okey. Maka Allah Ta'ala telah bersumpah
walaili demi malam, idza as'as apabila ia menjadi semakin gelap ataupun sampai ke penghujung, boleh dua terjemah as'as. Wasubhi dan demi waktu subuh, demi waktu pagi, idza apabila tanafas mula menyingsing. Saya dah beritahu tadi kenapa dipanggil tanafasa, kerana di situ mula berlakunya hidup. Mula berlakunya hidup. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya, okey, itu baru terjemah dia. Saya bacakan dia punya tafsiran dia. Assalamualaikum. Ai wal laili idza aqbala bi zalamihi. Tafsiran dia, demi waktu malam. Tadi baru terjemah ya, sekarang ni tafsiran dia. Demi waktu malam, idza apabila aqbala bi zalamihi, apabila mulai gelap. Tu saya kata as'as boleh terjemah mulai gelap, boleh lima fihi minar rahbah, kerana bila mulai gelap ni akan rasa gerun, rasa seram. Bukan seram dia, takut seram hantu pula. Maksud seram ni tak nampak apa, kita tak tahu mara bahaya yang ada. Kita orang Melayu ni bila gelap je seram je terbayang cerita hantu. Tu yang tak nak tu, kan? Orang kata kalau orang Melayu ni kalau tidur tingkap tu buka, orang Melayu akan bayang macam-macam. Orang benda terbang lah, warna putih macam-macam. Kalau orang Eropah tu kalau tidur tak ada bayang apa, tidur je lah. Kalau kita orang Melayu macam-macam terbayang. Tengok pokok je terbayang, ada benda kayut lah, apa benda. Gelam-gelemat Ibu Asimah, masya-Allah. Okey. Wa hadha huwal aula. Jadi ibu ayah, di antara makin gelap ataupun di antara makin gelap ataupun Waalaikumsalam ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Antara makin gelap ataupun makin hujung malam, jadi ulama lebih ambil kepada pendapat makin gelap. Iza as'as, makin gelap, itu pendapat yang lebih kuat. Okey. Au adbara wa walla. Ada juga pendapat kata as'as ni maksudnya semakin hilang malam tu. Okey. Lima fi idbarihi min kashfil ghummah, kerana bila semakin hilangnya malam, semakin nak sampai ke pagi, semakin hilang rasa gusar. Okey. Wasubhu idza aqbala wa adaa, wasubhi idza aqbala wa adaa bi nurihi al ufuq. Dan juga Allah bersumpah dengan waktu subuh apabila ia datang dan cahayanya mula menerangi ufuk. Li'annahu yaqbalu bi ruhi nashtatin wa nasimin alil. Okey. Kenapa? Kerana bila masuk waktu subuh, apa yang berlaku? Dia akan datang dengan apa kita panggil? Dengan satu aura yang cergas. Jadi cerdas. Bila masuk pagi je manusia akan cerdas bangun tidur, kan? Macam itulah, insya-Allah. Maka Allah bersumpah demi malam dan juga demi waktu pagi. Ibu ayah, ulama bagi tahu, cuba ibu tengok. Malam dengan pagi kita jumpa hari-hari, kan ibu ayah? Hari-hari kita akan berhadapan dengan malam. Hari-hari kita akan berhadapan dengan pagi. Hari-hari kita akan berhadapan dengan malam bila dia gelap, ataupun malam kita ke mana nak masuk pagi. Dan hari-hari kita berhadapan dengan waktu subuh yang masuk menyingsing fajarnya. Hari-hari kita berhadapan. Tapi kenapa Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang kita nampak hari-hari? Supaya kita hari-hari juga kita nampak hebatnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah Taala, agungnya Allah Taala yang mencipta semua benda ni. Ibu ayah, boleh tak hadirkan kumpulkan seluruh cendekiawan atas dunia ni, cipta malam dan siang. Boleh tak? Sekarang siang, cuba jadikan dunia sekarang siang ni, sekarang tengah siang tengok terang belakang. Cuba jadikan malam. Boleh tak ibu ayah? Sekarang siang, cuba jadikan malam. Tak boleh. Okey, nanti malam cuba jadikan siang, boleh tak? Nanti malam kerang, jadikan malam tukar pada siang, boleh tak? Tak boleh. Ibu-ibu, hari-hari tak kita nampak fenomena ni? Hari-hari tak kita nampak ibu? Hari-hari kita nampak malam tukar siang, siang tukar malam. Sampai ada lagu, siang menanti malam, malam menanti siang, bagai 1000 apa lupa. Kan ibu ayah? Kenapa? Kita nampak hari-hari. Cuma Allah Ta'ala nak kita fikirkan kebesaran Allah Ta'ala di balik pertukaran siang dan malam. Okey. Jadi Allah Ta'ala dah bersumpah sini, Allah bersumpah dengan malam dan siang. Jadi ibu ayah, bila bersumpah-sumpah ni, boleh tak kita bersumpah, takkan sumpah kosong saja. Mesti ada benda kita nak cakap.
Contoh saya cakap pada ibu. Ibu-ibu semua, ibu demi Allah ibu. Okey, ibu jom kita sambung pengajian kita. Ibu tergantung tak saya cakap macam tu? Tergantung ke ataupun ibu faham maksud saya? Ibu demi Allah ibu. Demi bulan dan bintang. Demi jiwa yang demi Allah Ta'ala yang jiwa saya dalam kekuasaan Allah. Tiba-tiba saya kata, jom kita belajar ibu. Tergantung tak? Apa tujuan saya bersumpah tadi tu? Ibu, bila kita bersumpah, mesti ada benda besar kita nak cakap kan? Bila bersumpah, mesti ada benda besar kita nak cakap. Jadi bila Allah Ta'ala bersumpah, bila Allah bersumpah tadi dengan malamnya, dengan siangnya, itu sumpah. Ada benda yang Allah Ta'ala nak beritahu. Apa benda tu? Itu dipanggil al-muqsam alaihi, yang disumpah atasnya. Okay. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu? Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya ia. Ia apa? Ia Al-Quran. Ia yakni Al-Quran. Ibu ayah, kalimah Al-Quran muzakkar ke muannas? Kalimah Al-Quran muzakkar ke muannas? Kalimah Al-Quran. Kenapa muannas Ibu Rahil? Al-Quran kenapa muannas? Muzakkar ibu, muzakkar, tak ada sebab, tak ada apa yang muannas pun kat situ. Innahu, hu tu dhamir muzakkar. Maka Al-Quran itu mana ada huruf tambahan huruf kat belakang? Al-Quran muzakkar, kalimah Al-Quran tu muzakkar. Maka innahu, sesungguhnya ia. Ia tu kembali pada siapa? Kepada Al-Quran. Okey. Ibu ayah kemudian tengok. Laqawlu. Ada dua kalimah. Pertama lam, kedua qawlu. Lam itu lam takkid, lam penegasan. Oleh kerana itu, ibu-ibu akan mendapati mesti ada terjemah penegasan. Sesungguhnya ia benar-benar ataupun sungguh ataupun pasti. Cuba ibu terjemahkan. Innahu sesungguhnya ia. Al-Quran. La qawlu, terjemah la qawlu. Apa terjemah ibu? La qawlu saja. Apa terjemah la qawlu? Bukan qawlu tapi la qawlu. Ibu Rahil punya terjemah ada. Ibu Rahil punya terjemah dalam buku ya. Benar-benar ya. Okay. Benar-benar. La qawlu. Kenapa ada benar-benar ibu? Kerana ada lam itu. Kerana ada lam. Lam itu namanya lam takkid. Lam penegasan. Maka ibu, kerana ada lam itu, terjemahnya jadi benar-benar. Penegasan. Ibu faham ibu? Jadi sekarang ni dekat mana datang makna benar-benar tu? Pada lam saja. Okay. Kalau Allah sebut innahu qawlu saja, innahu qawlu rasulin karim, sesungguhnya ia adalah firman Allah. Tapi Allah Ta'ala menegaskan ayat ini dengan lam takkid, sesungguhnya ia Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Boleh ibu ya? Okay, lam tu adalah takkid, lam takkid. Qaul. Okey. Qaul ibu apa dia? Qaul. Qaul apa? Qaul adalah masdar qala yaqulu qaulan. Okey, ibu dengar ya. Kalau kita tasrifkan qala kan, kita tasrifkan qala, qaf alif lam. Qala. Mudhari'nya yaqulu. Masdarnya qaulan. Okey ibu. Kenapa kita baca qaulan? Kerana dalam tasrif madhi mudhari' masdar, madhi mudhari' masdar, maka masdar tu kena baca dengan nasab. Qaulan. Ketika mana dibaca madhi mudhari' masdar. Tapi di sini kita tak sebutkan madhi mudhari' dia, kita terus sebut masdarnya qaul. Maka di sini ibu tak perlulah kita baca qaulan macam masdar kita belajar tu. Masdar ni sebenarnya dia umum. Cuma dalam ketika mana kita tasrif madhi mudhari' masdar saja yang kita kena sebut bari atas. Contoh, kabbara yukabbiru, takbir ke takbiran ibu? Kabbara yukabbiru, takbir ke takbiran? Kena baca takbiran ibu. Kenapa baca takbiran? Kerana kita sedang susun madhi mudhari' masdar. Sama juga sabbaha yusabbihu tasbihan. Okey. Kataba yaktubu kitabatan. Dalam susunan madhi mudhari' masdar, masdar kena baca dengan nasab. Tapi di sini kita bukan baca madhi mudhari' masdar. Ini memang masdar saja semata-mata. Maka dia dah tak terpakai dah tadi tu. Kita kena ikut keadaan sekarang.
Okay, sekarang dia kena baca dengan baris depan kerana dia khobar pada inna. Apa pula ustaz khobar inna ni ustaz? Tak apa, yang tahu-tahu, yang tak tahu jangan paksa. Kita tak belajar lagi. Siapa yang pernah belajar, qaulu tu kenapa dia baris depan? Dia khobar pada inna. Siapa yang faham, tak faham jangan paksa. Okey, Buayah ya. Cuma kenapa ada lam? Lam tu untuk menegaskan. Okey. Jadi Buayah, cuba tengok la qaulu. Ada tak soalan yang boleh timbul? Apa soalan yang Ibu Ayah nak timbulkan? La qaulu, qaulu tu. Pada qaulu, apa soalan yang Ibu Ayah nak timbulkan sekarang? Cuba fikirkan. Kenapa? Ibu fikirkan soalan yang patut Ibu timbulkan sekarang. Qaulu. Ini isim ya, isim. Bukan fi'il, isim. Ya, cuba Ibu timbulkan soalan Ibu. Paksa diri Ibu fikir Ibu ya. Apa soalan yang boleh kita ni masa belajar kita kena timbulkan soalan-soalan. Qaulu. Okey Ibu Ferus, tak ada tanwin. Okey, kalau tak ada tanwin. Apa lagi Ibu Ferus? Itu tak sempurna lagi. Kenapa qaul bukan qul? Itu soalan yang jauh Ibu. Okey, tak apa. Ibu dengar soalannya, kenapa tak ada alif lam? Tak ada tanwin. Biasa isim sama ada alif lam ataupun ada tanwin. Tapi qaulu di sini kenapa alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada? Maka kita kena timbulkan, rupanya dia mudhaf. Macam Ibu Marusa jawab. Ibu Marusa, Ibu Hani jawab mudhaf. Dia adalah mudhaf. Ustaz, apa benda pula mudhaf tu Ustaz? Mustawa 2 tu Ibu. Mustawa 2 belajar. Kursus mustawa 2, siapa dah habis ambil latih tebing mustawa 2. Saya nak tunggu cukup 30 orang baru saya start. Selagi tak cukup, saya tak start. Okay, jangan bayar dululah. Siapa dah bayar nak buat macam mana? Saya kata jangan bayar dulu. Untuk mustawa 2, jangan bayar dulu latih tebing. Tunggu cukup 30. Okay. Jadi Ibu, dalam latih tebing mustawa 2, saya akan datangkan latihan begini. Mudhaf ilaih, itu dalam latih tebing mustawa 2 insya-Allah. Okey, habis. Qaulu adalah mudhaf. Sandaran. Nak sandar pada apa? Qaul itu Ibu kalau manusia, kata-kata manusia. Tapi kalau sandar pada Allah, kalau nisbah pada Allah, kata-kata Allah kan kita sebut? Adabnya sebut macam mana Ibu? Kalau Allah Ta'ala berkata ke? Allah Ta'ala berfirman. Maka la qaulu benar-benar firman. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Tetapi Rasulin Karim. Apa dia Rasul? Ibu, Rasul utusan. Rasul utusan. Maka Ibu ya, kalau ada huruf ra, sin, lam, biasa ada makna utusan. Okey Ibu, kita nak kata apa dia perutusan dalam bahasa Arab? Surat ataupun perutusan. Maaf. Apa dia surat ataupun perutusan dalam bahasa Arab? Daripada ra, sin, lam juga. Cuba Ibu fikirkan apa dia? Betul Ibu Fairuz, risalah. Risalah adalah perutusan. Jadi orang yang datang membawa perutusan dipanggil Rasul. Rasul. Jadi Ibu Ayah, okey, Rasul di sini utusan. Utusan tu siapa pula? Adakah semua Rasul mesti Nabi? Bila kita Rasul saja, Rasul ni maksudnya utusan Allah tu Nabi ataupun Rasul lah. Tak. Rasul ni secara umum Ibu, kalau di luar konteks ayat ini, Rasul tu maksudnya utusan. Tak kira lah kalau kita menghantar satu orang jadi wakil. Wakil untuk hantar surat. Ni Rasul kita ni, Rasul utusan kita ni. Hadza Rasulu Abi. Ini utusan bapa saya. Bapa saya minta hantarkan dia bagi surat pada awak. Itu Rasul. Postman pun juga Rasul. Postman pun Rasul. Dia utusan. Pasal tu kalau utusan tu dinisbahkan pada Allah, kena sebut Rasulullah. Rasulullah, Rasul kepada Allah, utusan kepada Allah. Boleh buat insya-Allah ya. Okey. Jadi di sini Rasulin Karim. Siapa pula Rasul di sini? Kita tengok pada tafsiran ya. Ya. Siapa Rasul? Jibril alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam. Okey, kenapa disandarkan kepada Jibril? Kenapa disandarkan kepada Jibril? Bukan kerana kata-kata dari Jibril. Macam ni Bu ya. Okay, dengar betul ya. Okey. Bila kita kata mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih,
dalam mudhaf ilaih itu tengok kepada kesesuaian. Tengok Kalau saya kata pintu kayu, mana sesuai dia punya imbuhan, dia punya apa ni? Kata sendi dia. Pintu kepada kayu ke pintu dari kayu? Pintu kepada kayu ke pintu dari kayu? Mana sesuai? Kepada ke dari? Dari. Kenapa kepada, Kak Wan? Dari kayu ke pintu kepada kayu? Pintu dari kayu. Pintu tu dibuat dari kayu. Okey. Pintu dari kayu. Okey. Tapi kalau saya kata Rasulullah. Utusan dari Allah ke utusan okay. Itu dari. Kejap. Okey. Hamba Zaid. Maka hamba dari Zaid ke hamba kepada Zaid? Hamba Zaid. Hamba dari ke hamba kepada? Hamba kepada Zaid. Kita cakap hamba Zaid saja. Kita kata hamba Zaid. Kita kata pintu kayu. Tapi dalam bahasa kita pun pintu kayu pun dia ada kata sendiri dia pintu dari kayu. Dari sebenarnya asalnya. Begitu juga ibu ayah, hamba Zaid, bukan hamba dari Zaid, hamba kepada Zaid. Okey, apa saya nak bagi tahu kat sini? Qaulu Rasulin Karim. Adakah firman? Firman adalah sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman dari Rasulin Karim, utusan yang mulia. Adakah yang dimasukkan ke sini dari malaikat Jibril sendiri? Adakah itu firman malaikat Jibril? Ataupun malaikat Jibril hanya utusan daripada Allah Ta'ala? Ibu ayah, jadi di sini laqaulu adalah benar-benar firman kepada malaikat Jibril. Firman Allah Ta'ala yang diutuskan kepada malaikat Jibril untuk bagi pula kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas tak ibu? Jelas tak sekarang? Dia bukan firman daripada malaikat Jibril, bukan dari malaikat Jibril, firman dari Allah. Tapi di sini disandarkan juga la qaulu. Qaulu tu mudhaf, rasul mudhaf ilaih, bukan firman dari Jibril, tapi firman Allah Taala kepada malaikat Jibril untuk diutus pula kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas tak ibu sekarang ni bezanya? Jelas tak? Ini perbahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita tak belajar lagi ni. Tapi ibu tolong istiqamah. Istiqamah kadang-kadang kita jumpa perbahasan begini yang kita tak jumpa dalam pengajian kita. Kita jumpa dalam Quran dan saya terangkan kepada ibu secara asas. Boleh ibu ayah insya-Allah. Okay, siapa yang sebelum ni tak pernah dengar mudhaf ilaih, komen saya. Yang tak pernah dengar mudhaf ilaih. Yang tak pernah dengar. Siapa yang pernah dengar tapi tak faham? Okey. Boleh ibu insya-Allah ya. Okey. Jadi di sini ibu ayah, mudhaf ilaih adalah perbahasan yang sebenarnya sangat asas tapi kurang faham. Okey. Tapi ibu ada rezeki insya-Allah kita akan bincangkan, tetapi dalam pengajian khusus lah. Saya tak nak bincangkan benda-benda begini secara umum sangat. Tapi di sini saya terangkan secara umum kerana kita bertepatan dengan apa yang kita jumpa dalam ayat ni. Takut ibu salah faham. Takkanlah firman daripada Jibril. Takkan. Bukan daripada Jibril. Firman Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi firman Allah kepada Jibril. Tapi dari siapa? Dari siapa ibu? Firman kepada Jibril. Tapi dari siapa ibu? Dari Allah. Daripada Allah. Tapi di sini sesuainya kepada malaikat Jibril AS. Nampak tak ibu ayat? Itu indahnya bahasa Arab ya. Indahnya bahasa Arab bila kita faham dia punya yang tersembunyi di sebalik perkataan tersebut ya. Okey, habis. Saya bacakan dia punya ni dulu. La qaulu, benar-benar firman Allah Ta'ala kepada Rasulin, kepada Rasul, utusan Karim yang mulia. Utusan yang mulia itu siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Okey, ibu ayat. Buat timbul persoalan. Kenapa Rasul itu didatangkan dalam bentuk tanwin, umum. Tapi yang dimasukkan malaikat Jibril. Tapi kenapa umum, Rasulin dengan tanwin? Kenapa ibu ayah?
Kenapa tu? Ini bahasa ini kita panggil balaghah pula. Kenapa? Bukan pasal isim, dia memang isim ibu. Isim tak ada masalah apa. Bukan pasal isim. Apa kenapa rasulin tu dengan tanwin? Okey, jawapannya kerana untuk mentakzimkan, memberi makna takzim. Malaikat Jibril memang dia satu malaikat Jibril. Tetapi didatangkan rasulin, tak sebut pun nama dia, boleh je sebut. La qaulu Jibril, boleh, tak ada masalah. Tapi kenapa Allah datangkan dengan rasulin, tanwin pula tu, nakirah, kerana nak mentakzimkan, untuk mengagungkan malaikat Jibril, betapa mulianya malaikat Jibril hingga tak payah sebut nama. Tak payah sebut nama, sebut rasul saja, orang dah tahu itu malaikat Jibril AS. Jelas tak ibu? Okey. Contoh ibu ayah, ada satu orang yang memang ditunggu-tunggu. Satu orang yang ditunggu-tunggu untuk masuk ke sebuah kampung. Orang kampung semua dah tunggu dah ni, orang tu datang. Orang tu memang orang hebat. Dia ulama besar ke, dia artis ke, kan? Ibu ayah, tiba-tiba nampak kereta datang. Kereta siap dengan konvoi semua, dengan apa? Escort sebagainya. Orang kata, "Ayah, dia dah datang." Anak sebut. Jadi, tapi ibu ayah dia tahu tak siapa dia tu? Agak-agak ayah dia tahu tak siapa dia? Perlu tak sebut nama? Semua orang tengah tunggu orang tu. Tapi tak payah sebut nama. Dia dah datang. Maksudnya orang tu orang biasa ke orang hebat? Orang biasa ke orang yang istimewa? Ibu. Tak payah sebut nama, sebut dia je. Hebatlah. Orang hebat, orang yang luar biasa. Maka tak payah sebut nama pun dah tahu memang hebat. Itulah yang dimaksudkan. Macam dalam ayat ni. Rasul ini rasul maksudnya utusan. Siapa boleh jadi utusan. Tapi di sini kita dah tahu dah, tengok konteks ayat dah tahu dah, utusan ini adalah malaikat Jibril AS. Tak payah sebut nama. Hanya sebut rasul saja, terzahir kehebatan di sebalik rasul tadi. Siapa? Jibril AS. Jadi ibu nampak tak sekarang ni? Nampak cantik tak uslub Al-Quran? Boleh nampak tak cantik tak uslub Al-Quran? Indahnya uslub Al-Quran kalaulah kita tahu kenapa Allah gunakan sekian-sekian. Kenapa Allah Taala tak guna direct nama tu. Kenapa Allah gunakan yang lain. Itu ibu. Boleh ibu insya-Allah ya. Okay. Alhamdulillah seronok tengok boleh ibu. Faham alhamdulillah ya. Okey, wa maqulun qalahu Jibril alaihi salam asy-syarif al-karim al-aziz indallah. Okey. Dan yang dimasukkan adalah Jibril alaihissalam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala bihi min jihatillah subhanahu ila rasulih. Diturunkan daripada pihak Allah kepada rasulnya. Itu kata tafsir. Wa nazala bihi min jihatillah. Min jihatillah subhanahu ila rasulih. Diturunkan daripada pihak Allah tapi kepada rasulnya. Kepada min, tengok tafsir kata min jihatillah ila rasulihi, nampak tak? Macam tu saya kata Al-Quran tu qaulun minallah, tapi di sini qaulun ila rasulin karim, ada ila di situ yang tersembunyi dalam makna mudhafnya tadi. Okey ibu, okey. Kalau ibu-ibu nampak macam kurang faham, nanti dengar balik audio syarah yang Tuan Haji Nasir upload nanti insya-Allah ibu. Ibu ayah macam saya kata banyak kali, ibu ayah, Tuan Haji Nasir ikhlas, bantu kita semua ikhlas. Nak ibu-ibu ayah semua boleh ulang belajar banyak kali. Ikhlas Haji Nasir buat, tak ada minta upah langsung, bahkan lagi support saya lagi macam-macam lah, masya-Allah tabarakallah. Jadi ibu ayah, kalau terlepas pengajian tolong dengar YouTube tu dan tolonglah, bukan suka like sangat pun, tapi sokong Haji Nasir punya usaha, like, subscribe, share. Biar orang lain dapat manfaatnya. Kita nak manfaat akhirat ni. InsyaAllah ibu ayah ya. Boleh ya? Amin ya Allah. Okay. Falaisa al-Quran min kalamil bashar. Al-Quran bukan kata-kata manusia. Wa innama wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min Jibril alladhi talaqahu an rabbih azza wa jalla. Al-Quran sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril alaihi salam. Yang mana Jibril pula bertalaqi dengan Allah Ta'ala. Jibril bertalaqi, maksudnya Jibril belajar direct daripada Allah. Ibu bila sebut Allah macam ni, jangan ingat Allah Ta'ala dekat langit pula.
Maksudnya Allah Ta'ala maha tinggi lah. Allah Ta'ala itu tidak bertempat ibu ayah ya. Kita pegang kat jangan ibu atas, Allah Ta'ala kat atas kan. Tak. Allah wujud tanpa ada tempat. Tapi kalau ada perbahasan kata Allah Ta'ala di atas ke apa ke, itu pendapat lain lah. Kita di Malaysia kita pegang Allah Ta'ala wujud tanpa bila makan tanpa tempatnya. Maka Jibril bertalaqi dengan Allah Ta'ala dan Malaikat Jibril menyampaikan pula kepada Nabi SAW. InsyaAllah ibu ayah boleh setakat itu insyaAllah. Itulah dia daripada wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Itulah yang disumpahkan tadi. Inilah dia punya kita panggil apa yang disumpahkan. Yang disumpahkan tadi Allah sumpah fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Apa yang disumpahkan? Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Taala yang diturunkan oleh malaikat yang mulia, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kita akan belajar seterusnya nanti insya-Allah ibu ayah. Setakat ini saja boleh ibu ayahnya insya-Allah. Okey. Allah malam sekarang ada sambungan perbahasan doa yang saya kongsikan tadi, doa yang biasa kita baca di akhir majlis. Mudah-mudahan kita ada kesempatan malam sekarang insya-Allah ibu ayahnya doakan saya dimudahkanlah insya-Allah. Okey. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ibu ya, ramai-ramai kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu.